jasa itu menjangkau lebih 80 juta, Katel nak bagi makan dedak kepada dia punya pegawai-pegawai. Bajet yang luar biasa, apa yang berlaku sekarang ini? Apa yang dibelanjakan oleh kerajaan berbeza dengan yang sebelum-sebelum ini? Tak ada. Yang saya nampak berbezanya adalah kerajaan sibuk sekarang ini bagaimana nak memenangi pilihan raya. Perikatan Nasional sibuk macam mana nak menang pilihan raya. Bukti dia membelanjakan 81 ke 85 juta. Ada yang kata 81, ada 85 juta. Hanya untuk mewujudkan balik satu agensi kerajaan yang kita tahu dinamakan JASA. Atas bagi tujuan propaganda bagi meningkatkan balik kredibiliti kerajaan Perikatan Nasional. Kita tahu fungsi JASA dahulu di zaman Barisan Nasional untuk tujuan apa. Saya tahu jasa itu apa tujuan dia. Seorang ahli jasa, ketua dia gaji 6 ke 10 ribu. Untuk apa? Tengok siapa yang bercakap, sosial media siapa yang bercakap, apa yang kita nak buat, macam mana kita nak buat, apa yang kita harus lakukan, macam mana kita nak encounter pembangkang. 81 juta untuk tujuan nak kembalikan jasa yang sebelum ini telah dimansuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Apa tujuan dia? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalian jangan lupa ada yang satu Katel punya page tadi dia kata sebab Pakatan Harapan bodoh, dia tak gunakan dana rakyat untuk mengembalikan image. Politik is about perception. Di sini nampak tak bahawa Katel inilah dia. Katel nak bagi makan dedak kepada dia punya pegawai-pegawai. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Wasahbihi ajma'in. Apa yang telah dilakukan dan dicadangkan oleh pihak kementerian berhubung dengan potongan itu adalah too little and too late, terlalu sedikit dan terlalu lewat. Hakikatnya jasa ini memang tidak perlu ada di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Kita telah tutup jasa kerana telah pun semua mengetahui dan telah pun diperakui dan diakui oleh pimpinan UMNO sendiri, khususnya saudara Muhammad Fuad Zakarshi yang merupakan bekas pengerusi jasa sendiri, bahawa jasa ini adalah alat politik. Ianya adalah satu badan yang digunakan untuk digajikan semua proksi-proksi dan penyokong-penyokong politik, dan peranannya adalah untuk menyampaikan propaganda daripada pihak kerajaan. Kita semua tahu bahawa di dalam bajet yang sedia ada, Jabatan Penerangan telah pun diperuntukkan sebanyak 158 juta. Dan untuk penyiaran bagi RTM ianya sudah 479 juta. Maka dari segi alat dan segala machinery, pihak kerajaan untuk memberikan penerangan, penjelasan mengenai kerajaan Tebuk Atap dan kenapa pintu belakang ni sah dan halal dan mengapa pengkhianat perlu disokong dan diterima dan dipuji. Kalau tak cukup dengan Jabatan Penerangan dan RTM, maka amat memalukan. Kita semua memahami bahawa jasa itu adalah satu alat propaganda oleh kerajaan untuk nak whitewash the current government dengan izin, tetapi ianya memang tak cukup, Datuk Speaker, jumlah yang diperuntukkan asalnya 81.5 juta tak cukup nak tipu rakyat untuk mengatakan kerajaan Tebuk Atap ni sah, bahawa Perdana Menteri sekarang ni ada sokongan majoriti, itu memerlukan satu usaha pembohongan dan penipuan yang lebih besar, Maka apabila diberikan peruntukan 81.5 juta pun tak cukup, apatah lagi 40 juta, Lalu saya menyeru kepada Kerajaan Perikatan Nasional bertindak secara profesional dan bertanggungjawab. Jangan guna duit rakyat untuk mencapai matlamat politik sempit perkauman kamu. Ianya merupakan satu pengkhianatan dan pecah amanah. Ini duit rakyat yang perlu digunakan untuk membantu rakyat menghadapi ancaman COVID dan sebagainya, bukan untuk digunakan untuk kepentingan politik. Saya mengesyorkan
peruntukan jasa dikosongkan dan jabatan ini ditutup dengan serta-merta. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Arau. Saya menolak dengan hebatnya usul ni. Tadi Yang Berhormat Arau ada sebut pegawai-pegawai jasa ini tidak dilantik dari kalangan orang politik, tapi oleh JPA ataupun SPA dan lain-lain. Saya nak tanya, kalaulah betul pegawai ini tidak dilantik di kalangan orang politik, kenapa pula kita perlu wujudkan satu lagi jabatan seperti jasa ini, sedangkan kita ada RTM, kita ada jabatan penerangan dan lain-lain? Adakah ini bermakna, adakah Arau nak katakan pegawai yang sedia ada ini tidak mampu untuk menjalankan tugas mereka? Saya tak ada masalah, saya minta maaf. Saya tak nak bagi laluan. Tuan Pengerusi ada sifat perkauman. Yang Hormat, Mentang-mentang Yang Hormat tanya balik tak bagi laluan. Maaf. Teruskan. Ya. Tuan Pengerusi, semalam kami menyaksikan satu debat nak usul untuk menolak bajet PEKT. Semalam hanya melibatkan peruntukan 8.6 juta sahaja. Hari ini melibatkan peruntukan 85 juta ringgit untuk mewujudkan satu pekakas propaganda politik dan untuk menjaga kepentingan politik sesetengah parti politik. Tuan Ketua, bajet ini adalah bajet COVID. Kita patut memberi fokus dan penekanan kepada COVID untuk membantu barisan hadapan kita yang bertungkus lumus menjaga nyawa kita, yang memerangi, bermati-matian memerangi wabak pandemik ini. Tuan Ketua, bagilah peruntukan itu 85 juta ringgit kepada mereka untuk menjamin keselamatan mereka. Bukan kita nak bagi duit untuk satu jabatan jasa yang sedangkan kita ada agensi-agensi yang cukup, yang sedia ada, yang cukup berwibawa berkeupayaan untuk menjaga propaganda ataupun penyebaran maklumat seperti JKKK, seperti PBT, seperti Rukun Tetangga Persatuan Penduduk. Tuan Ketua, ini jelas adalah satu agenda politik. Dan seperti yang dikatakan oleh Shah Alam, bekas pengarah jasa pun sendiri mengaku bahawa jasa adalah satu alat politik. Dan jasa ini sudah pun dihapuskan pada tahun 2018. Kenapa kita nak wujudkan lagi pada masa ini di mana kita harus memberikan penekanan kepada COVID? Bagaimana kita membantu anak-anak muda Melayu yang hilang kerja? Bagaimana kita nak membantu barisan hadapan kita pekerja pembersihan untuk mendapatkan bantuan? Bagaimana kita nak membantu doktor-doktor jururawat, pemandu ambulans yang bertungkus lumus di barisan hadapan membantu kita? Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, saya dengan ini, saya menolak usul ini dengan tegas, dengan hebat. Saya pohon supaya kita menolak, kita memotong peruntukan 85 juta ringgit ini kepada kosong. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya menjemput. Saya nampak saya tidak mau Perdana Menteri kita anda hostage. Perdana Menteri kita macam dipegang. Saya tak mau sebut dipegang di mana. Bila tak tarik balik moratorium, kami akan undi menolak. Akhirnya ditarik balik. Bila tidak menarik balik, 10,000 EPF boleh dikeluarkan daripada ahli-ahli parlimen pemerintah. Akhirnya ditarik balik hal itu. Ini pun begitu juga. Bila dia tak ditarik balik, kami akan undi menentang. Artinya, PM anda hostage. Menyebabkan rating kerajaan kita jatuh setiap hari. Apa nak jadi kepada dunia yang melihat keadaan kerajaan Malaysia bila Perdana Menteri anda siege?
Ini yang paling tak baik sekarang ini. Saya mau Perdana Menteri yang berwibawa. Perdana Menteri yang cakapnya itu disegani oleh lawan dan kawan. Ini Perdana Menteri sekarang, kawan pun tak hormat, lawan lagi tak hormat. Kami sokong Perdana Menteri mentadbir kerajaan seperti ini. Sokong. Sebab itulah rating makin jatuh. Pelabur-pelabur makin ke Vietnam, makin ke Kampuchea, makin ke Indonesia. Apa nak jadi kepada Malaysia? Karena Perdana Menteri tidak dihormati oleh rakan dan lawan. Kalau kami tak hormat Perdana Menteri, tak apa. Kami parti pembangkang. Tapi yang pihak pemerintah pun, saya dengar macam-macam. Tengok apa yang berlaku di Perak, apa yang berlaku di Parlimen ini, menandakan Perdana Menteri di bawah siege, dikepung oleh rakan-rakan mereka sendiri. Oleh itu saya tolak usul ini. Terima kasih. Silakan. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Yang Muhammad Sembarang Pi. Sana lebih 1600. Tuan Pengurusi, apapun nama yang diberikan, Jacob ke, ataupun Jacom, ataupun apapun jasa dan seumpamanya, saya rasa apa yang penting adalah bagaimana kita memandu minda rakyat terhadap perpaduan yang harus kita pupuk untuk hidup dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Saya yakin dan percaya bahawa kita semua ini mahu hidup dalam negara ini. Kita tidak mendengar laporan tepi jalan. Kita mendengar daripada mulut bekas pengurusi jasa yang memang memperakui bahawa jasa ini adalah untuk politik. Dan sebahagiannya adalah di sanalah tadi disebut oleh rakan-rakan bahawa bukan masalah menang atau kalah. Isunya adalah apa yang disemai. Doktrin apa yang ditanam. Kerana Datuk Pengurusi, in the long run dengan izin, kalaulah semangat perkawaman dan agama itu ditanam, maka negara kita dalam keadaan yang sangat bahaya. Datuk Pengurusi, sebagai orang Islam, apabila kita menunaikan ibadah haji di kedua tanah suci 40 hari dengan gembiranya, dengan rasa berlinangan air mata, tapi selepas itu kita rindu untuk balik ke negara ini, kampung halaman kita. Rakan-rakan kita daripada kaum ataupun yang beragama Kristian, ataupun beragama Sikh ataupun Hindu, apabila mereka pergi ke Vatican City, kuil Amritsar ataupun Sungai Ganges, mungkin seminggu, 2 minggu rasa gembira. Tetapi akhirnya nak balik semula ke dalam negara kita. Home sweet home. Ini adalah negara kita. Oleh itu saya rasa Jabatan Penerangan lebih bertanggungjawab pada masa akan datang untuk memastikan negara ini negara yang selamat untuk kita tinggal oleh semua bangsa dan agama. Bukan disemai dengan semangat perkauman yang melampau dan agama yang melampau. Datuk Pengurusi, satu agama, satu bangsa bukan menjamin kita selamat. Negara Arab, hampir 1% beragama Islam, satu kaum. Tetapi dengan pemikiran takfiri, mereka membunuh antara satu sama lain. Dalam negara kita, kita menyaksikan di sebelah sana hampir 99% Melayu dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Adakah masih aman? Masih sejahtera? Itu bukan menjamin untuk kita ada satu kefahaman. Melainkan kita faham untuk hidup dalam sebuah negara yang mengamalkan mutual respect. Hidup berkongsi, berkuasa dalam negara ini. Malaysia boleh menjadi model yang terbaik, Datuk Pengurusi.
unity in diversity. Kita boleh menjadi model terbaik, lebih baik daripada negara Arab dan negara-negara lain. Indonesia cuba untuk mengindonesiakan semua orang. Rudi Hartono, Idris Sardi, Kristian Hadinata, Melayu ke, Islam ke, Kristian, semuanya mahu diindonesiakan, mengamalkan konsep melting pot. Tetapi setiap bulan berlakunya huru-hara pembakaran di Indonesia. Tidak boleh juga. Oleh itu, bagi saya, nama pun apa, jasa ke apa pun nama nak diubah, selagi mana sikap ataupun pengajaran tentang perkauman dalam negara kita ini tidak dibendung, negara kita akan menjadi huru-hara. Kuil akan dibakar, masjid akan dibakar, dan kita tak akan hidup lagi dalam sebuah negara sekiranya, insya-Allah. Boleh? Bagi sikit? Ya. Nak celah sikit. Ya. Yang Umat setuju tak? Bukan sahaja berkaitan dengan perbezaan kaum. Dalam satu kaum pun, kita lihat bahawa berbagai-bagai hanya kerana politik, usul percaya, Menteri Besar Perak. Siapa yang tak sokong usul, UMNO tak sokong usul, PAS anggap kata pengkhianat dan penderhaka. Lah ni patah balik kat pengkhianat. Macam mana? Okeylah, rujuk butiran mana? Saya rujuk kepada balik kepada kosong. Butiran yang berbutir-butir. Dia butiran itu, dan di mana yang disebut oleh pokok sena tadi, saya dah sebut tadi. Satu agama, satu bangsa, itu pun belum tentu. Ataupun salah di AP juga agak? Belum tentu lagi ya menjamin perpaduan antara kita. Dia masih boleh berbeza. Sebab itu adalah penting untuk kita saling hormat. Dan saya akhir dalam 1 minit Dato' Pengerusi, saya tersentuh dengan, setuju tak yang di Perak tu bukan Jacob tapi Jebon? Tersentuh dengan rakan saya menteri di sebelah sana, ya, yang membaca ayat laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Betul, ya. Apa yang kita buat kita dapat, dan Allah tak persoalkan apa yang kita tidak buat. Tapi bila kita sama-sama dalam kabinet dulu, kita bertanggungjawab bersama. Nak lari-larilah, saya tak marah. Nak pergi-pergilah, kita tak marah. Tapi jangan hina sahabat saya segambut tadi. Itu tidak boleh. Bila kita buat salah, kita akui kita salah. Nak lari-lari, saya tak marah. Saya tak pernah kata dalam Facebook. Tapi kita tanggungjawab kita pada waktu itu adalah untuk membentuk sebuah negara. Kalau lemah pun PH, masa kami lemah. Kamu hari ini jauh lebih lemah sebenarnya. Sikit. Terima kasih. Kalau Selangor sikit. Okey. Tak boleh dah. 100 yang berkaitan dengan infrastruktur dan aplikasi. Dan Speaker, saya dengar apa yang disebut oleh yang berhormat daripada jempol tadi. Dan beliau memang menitik beratkan perkara kekurangan infrastruktur yang diperlukan. Dan ini adalah satu perkara yang saya rasa perlu diberi penekanan. Dan justru itu saya rasa ada mungkin silap sasar di dalam apa yang disebut sebagai fokus Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam bajet ini. Di mana kita lihat bagaimana peruntukan cukup besar diberikan untuk jasa ataupun JCOM ataupun apa jenama yang mereka hendak gunakan sekarang. Di mana kita lihat sebanyak 40 juta atau 45 juta lebih kurang ya disalurkan untuk tujuan itu, mendirikan JCOM yang sebenarnya tugas mereka boleh dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dan ini adalah satu perkara yang kita akan lihat. 40 juta itu boleh digunakan untuk kita agihkan infrastruktur. Misal katanya kalau kita lihat kepada masalah dalam masa COVID sekarang, kita perlu cari jalan bagaimana kita boleh dengan izin connect people yang perlukan connectivity ini buat tujuan keselesaan mereka. Jadi kenapa perlu kita ada 45 juta bagi jasa ini? Saya dengar apa disebut oleh Menteri tadi. Beliau kata, di peringkat luar dan sebagainya, on the ground, daerah-daerah dan sebagainya, tidak ada. Dia sebut berkenaan dengan MC, FINAS, nama dan sebagainya. Tetapi, penerangan ada di situ. Jadi soal dia, kenapa kita perlu adakan satu, atau menubuhkan satu agensi di mana apa yang harus dilakukan oleh mereka bertindih.
dengan apa yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan. Tuan Speaker, saya dalam kementerian dulu, saya tahu apa sebenarnya kekuatan penerangan. Mereka ini ada agensi di seluruh negara, dan mereka ini ada keupayaan untuk menyalurkan maklumat kepada semua rakyat Malaysia di merata tempat. Inilah satu perkara. Kalau kita nak benar-benar kita nak perkuatkan, perkakasakan KKMM, harusnya kita melaksanakan melalui Jabatan Penerangan yang sudah ada. Tapi soal dia, kenapa kita perlu wujudkan satu agensi yang baru? Mereka ini sudah tentunya mempunyai matlamat yang tertentu. Dan kita boleh dengar apa yang dijelaskan oleh ketua JASA dulu, di mana beliau sendiri mengatakan bahawa sebenarnya JASA ini adalah satu agensi yang ditubuhkan buat tujuan politik. Kita tahu. Jadi soal yang berbangkit, kalau kita lihat kepada masalah khususnya RTM, yang saya tanya dulu, berkenaan dengan kenapa tidak ada penyelesaian kepada masalah-masalah pekerja RTM, piecemeal dan sebagainya. Itu satu. Ini juga sama di dalam penerangan. Jadi Tuan Speaker, saya hendak juga penjelasan di sini. Yang Berhormat Menteri tadi bila berjawapan, kita lihat apa yang beliau kata, bahawa keputusan untuk kita ini menutup jasa masa dulu itu kononnya dibuat oleh Menteri. Tuan Pengerusi, tidak perlu beliau lari daripada kenyataan bahawa menteri pun dulu adalah seorang menteri jemaah dalam kerajaan PH. Keputusan yang dibuat Tuan Pengerusi pun sama juga daripada PH dulu. Ya, itu kebenaran. Itu kebenaran. Tapi orang yang tidak boleh dipercaya langsung Tuan Pengerusi. Bukan Tuan Pengerusi, tapi menteri. Dulu UMNO, kemudian masuk PH, kemudian keluar daripada PH. Apa jua yang dia nak buat, boleh pergi, tak apa. Disebut soal pengkhianat, betul pengkhianat. Bukan saja pengkhianat, kalau nak tipu dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Pengerusi, siapa yang menjadi ketua komunikasi PH masa itu? Siapa? Dialah. Siapa yang buat keputusan PH? You know yourself, Tuan Pengerusi. Dia yang buat keputusan. Tapi sekarang datang ke Dewan ini, nak persalahkan orang lain. Kalau kita nak sebut, kita nak tubuhkan berita, sekarang kita nak lawan berita palsu. Nah, inilah berita palsu dalam Dewan oleh menteri sendiri. Ini satu perkara yang saya rasa perlu dinyatakan. Saya tidak hendak bangkitkan. Tapi kalau nak serang saya, baik saya sebut dengan jelas dalam Dewan ini. Pengkhianat sebenar, penipu sebenar duduk di situ. Menteri. Selepas sesi ini selesai, maklumat akan datang daripada sana. Saya nak bagi nasihat kepada semua di situ. Jaga-jaga dengan siapa duduk di situ. Sebenarnya banyak maklumat daripada situ datang daripada orang-orang kamu sendiri. Ya, ini masalah dia. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan apa yang perlu, apa keputusan-keputusan yang telah pun dibuat, saya rasa kita kena lihat kepada kebenaran. Ya, silakan Berhormat. Sikit Pucung, just 30 second. Mantap. Second saja. Pucung, sediakah Pucung untuk menerima hakikatnya? Jasa ke namanya, Jacob ke? Tetapi menteri yang bertanggungjawab ini Pucung, dalam setiap kali kita bermesyuarat dalam kabinet PH, inilah menteri yang kerap menyebutkan tentang deep state. Dan inilah dia menteri yang hari ini berpaling tadah terhadap kita. Terima kasih Pucung. Menteri yang deep state. Kita rumuskan ni. Ini yang saya nak sebut sebagai penggolongan. Sebenarnya yang bawa kononnya tomahan ada deep state dalam kerajaan, nak runtuhkan kerajaan PH, yang beri statement kepada media dan sebagainya, siapa? Siapa dia? Siapa yang salahkan kaki tangan kerajaan masa itu untuk PH? Siapa yang bawa? Nah, tu duduk di sana. Menteri lah. Tapi hari ini datang ke Dewan kata kita ni nak bawa maklumat yang sahih, yang benar. Kalau nak bawa maklumat yang sahih dan benar, mula di sini. Bangkit, bagi tahu apa kebenaran. Jangan menipu untuk mendapat sokongan dalam Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Terima kasih Pucung. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe